Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 23 November bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, banjir di Terengganu, 6 pusat pemindahan dibuka. Isu penyokong bola sepak Indonesia dipukul, PDRM sahkan insiden tidak berlaku di Stadium Nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua daerah di Terengganu mula dilanda banjir dengan 6 pusat pemindahan sementara PPS telah diaktifkan di Marang dan Kemaman. Sehingga pagi tadi, seramai 296 mangsa daripada 78 keluarga ditempatkan di semua PPS berkenaan. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel P.A.C. Adam Irama berkata, 2 PPS dibuka di Dewan Sivik Wakaf Tapai dan Sekolah Kebangsaan Tasik di Marang. Seramai 35 mangsa daripada 10 keluarga ditempatkan di 2 pusat berkenaan. 4 lagi PPS beroperasi secara berperingkat di Kemaman sejak jam 4 petang semalam, iaitu Balai Raya Kampung Padang Kubu, Kampung Batu 9, Ibuk, Pusat Latihan DITC Teluk Kalong dan Dewan Orang Ramai Teladas. Ia menempatkan seramai 261 mangsa daripada 68 keluarga. Berapa buah kapur kak? Siasatan awal Polis Diraja Malaysia PDRM berkaitan video tular yang menunjukkan beberapa warga Indonesia dipukul dipercayai tidak berlaku di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil, iaitu lokasi perlawanan bola sepak antara Malaysia dan Indonesia Selasa lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata, pihaknya percaya penyebaran video itu dibuat dengan niat untuk memburukkan reputasi Malaysia serta menjejaskan hubungan baik antara kedua-dua negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Huzir berkata setakat ini PDRM telah menerima satu laporan polis yang menggesa agar kesahihan video berkenaan disiasat. Siasatan sedang dibuat di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelas beliau, penyebaran video itu juga dilihat mempunyai agenda untuk memudaratkan keselamatan rakyat negara ini yang berada di Indonesia. Bagi memastikan siasatan kes dapat dilakukan dengan secara menyeluruh, PDRM menggesa individu yang menjadi mangsa sebagaimana dipaparkan dalam video itu untuk tampil membuat laporan polis. Polis menyerbu 2 pesta liar di 2 unit kediaman berasingan di sebuah kondominium di Jalan Ampang, Ibu Negara semalam. Seramai 16 remaja bawah umur terdiri daripada 6 lelaki dan 10 perempuan serta 2 pelajar ditahan. Dalam serbuan pertama, sepasukan pegawai dan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Semaju menyerbu sebuah unit kondominium pada jam 10.30 pagi. Pemeriksaan lanjut menemui satu paket plastik berisi serbuk dan ketulan disyaki dadah ketamin, selain pil Eramin 5 dan pelbagai pil disyaki dadah jenis ekstasi. Polis merampas alat pembesar suara dan laser display system yang dipercayai digunakan untuk menghibur di unit kondominium itu. Serbuan kedua pula dilakukan di unit berlainan kondominium sama pada jam 12.30 tengah hari. Polis menahan 2 remaja perempuan bawah umur dan 2 pelajar, masing-masing seorang lelaki dan perempuan. Dalam serbuan di unit itu, polis menemui sejumlah pil ekstasi, ketamin dan air ketum. Siasatan awal mempercayai penganjur kedua-dua pesta liar berkenaan adalah antara remaja bawah umur yang ditahan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Wang Semaju untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki tempatan dan seorang lelaki pendatang asing tanpa izin parti Filipina ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pemburuan haram di Sandakan, Sabah. Tangkapan dibuat pasukan polis bersama Platoon Harimau Batalion 20 pasukan gerakan ARM PGA Beluran dalam satu operasi UPS Khazanah awal pagi tadi. Hasil risikan dan maklumat orang awam, serbuan dilakukan di sebuah rumah perkampungan air paya bakau di Kampung Melayu Bakau, Sandakan. Ketika operasi, selaras napang jenis bakakuk ditemui bersama 4 butir peluru, penabur dan sebilah parang.
Turut ditemui 85 paket dada jenis syabu serta peralatan penimbang digital, pembungkusan dada dan sebuah motosikal milik seorang penagih yang sempat melarikan diri ketika serbuan. Semua rampasan dianggarkan bernilai RM8,000 selain mata wang asing pelbagai jenis. Lelaki tempatan dan parti masing-masing berumur 30-an dan 20-an dibawa ke Ibu Pejabat Polis IPD Sandakan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960, Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. 7 ahli Parlimen Barisan Nasional BN menafikan kemungkinan menyertai parti lain dan mengaitkan mereka sebagai hilang parti selepas mengadakan pertemuan bersama Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sebaliknya, pertemuan yang diadakan di kediaman Datuk Seri Azmin di Putrajaya itu adalah bagi membincangkan soal pembangunan di kawasan Parlimen masing-masing. Dalam satu kenyataan bersama, ahli Parlimen terbabit menafikan mereka hilang parti dan sedang mempertimbangkan kemungkinan menyertai parti lain. Tidak pernah sekalipun pendirian sedemikian disebut oleh mana-mana ahli Parlimen BN itu semasa pertemuan di rumah Datuk Seri Azmin yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Sebaliknya, pertemuan terbabit merupakan perbincangan berhubung kait dengan pembangunan di kawasan masing-masing. Semalam, Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa 7 ahli Parlimen berkenaan menyatakan sokongan terhadap beliau dan Perdana Menteri turut dimaklumkan oleh Datuk Seri Azmin bahawa 7 ahli Parlimen terbabit sudah hilang parti dan tidak tahu hendak buat apa, sama ada masuk parti lain ataupun tidak. Dalam pada itu, Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa menganggap cadangan pembentukan kerajaan perpaduan membabitkan bersatu dan pembangkang adalah pandangan peribadi ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim. Menurutnya, idea berkenaan sama sekali tidak disokong Pemimpin Muafakat Nasional atau Barisan Nasional. Menurut ahli Parlimen Ketera ini, yang menjadi masalah sekarang bukanlah mengenai perpaduan, sebaliknya kepercayaan rakyat. Ujarnya dalam Twitter, rakyat tetap akan menolak mana-mana kerajaan yang zalim, berbohong, tidak menunaikan janji, tidak berprestasi atau bersengkokol dengan musuh agama dan bangsa. Terdahulu, Datuk Seri Syahidan mencadangkan supaya Tun Dr. Mahathir membentuk kerajaan perpaduan bersama pembangkang sekiranya ingin terus menguasai Putrajaya. Ujarnya, jika Tun Dr. Mahathir mahukan sebuah kerajaan yang kuat, pilihlah kalangan orang yang layak termasuk dari pembangkang. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Perkembangan pesat industri pembinaan bangunan, kilang dan perumahan memerlukan ramai tenaga profesional dalam bidang ukur bahan selain jurutera atau arkitek. Dan menjelang tahun 2020, negara memerlukan 14,000 juru ukur bagi menampung kehendak pasaran dan fakta itu menjadikan kursus juru ukur di institusi pengajian tinggi mendapat perhatian graduan. Selain itu, pertubuhan juru ukur di Raja Malaysia akan meningkatkan profil profesion itu terutamanya dalam sektor awam. RSM kini mempunyai lebih daripada 11,000 ahli terdiri daripada 4 bahagian ukur yang saya kata tadi. RSM juga mempunyai 5 cawangan iaitu RSM Utara, RSM Timur, RSM Johor, RSM Sarawak dan RSM Sabah. Selain daripada Ibu Pejabat RSM di Petaling Jaya Selangor. Ketika ini, 45% ahli RISM berusia di bawah 40 tahun dan 80% siswazah yang mengikuti kursus ukur DIPT memilih juru ukur sebagai pilihan pengajian. RISM juga menyediakan pemeriksaan profesional bagi membantu pemegang diploma juru ukur mendapatkan pengiktirafan kerjaya. Kepesatan projek mega seperti projek Bandar Malaysia, Lebuhraya Pen Borneo dan banyak lagi memerlukan tenaga kerja ini yang berkemahiran. Terdahulu, Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Datuk Ahmad Asri Abdul Hamid merasmikan Pejabat Urusan Perkhidmatan Maklumat Pembinaan Bangunan Malaysia BCISM di Petaling Jaya, Selangor. Kejadian ribuan bangkai ikan ditemui terapung di Sungai Melaka disifatkan menjadi rutin setiap bulan. Meskipun ia kesan fenomena alam, namun kekerapan kejadian berulang menimbulkan keresahan kepada ribuan penduduk ekoran kesan bau yang busuk.
Menurut penduduk setempat, dahulu fenomena ikan mati di sepanjang Sungai Melaka hanya berlaku sekali sekala. Namun situasi kini berbeza apabila ia menjadi kelaziman sepanjang tahun ini dengan hampir setiap bulan mereka menyaksikan ribuan ikan mati selain warna air sungai bertukar menjadi keruh dan mengeluarkan bau busuk. Saya duduk daripada kecil sampai besar. Tak pernah lagi ni lah. Kalau ada pun sikit bila mak saya cakap air masin masuk. Ikan akan mabuk, matilah. Sekarang ni terlampau kerap. Mungkin daripada faktor kilang kot. Penduduk mengakui pihak berwajib segera membersihkan pencemaran bangkai ikan berkenaan, namun mereka mahu inisiatif jangka panjang bagi mengelakkan kejadian sama tidak berulang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka (PPSPM) Azlan Abidin berkata pihaknya sering memantau dan menangani masalah itu. Kita ada juga bekerjasama dengan pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk memantau dan juga memasang alat-alat yang bersesuaian agar kita dapat tahu kualiti air, paras air dan sebagainya. Dan kita kat sini pun sentiasa juga bekerjasama dengan jabatan alam sekitar. Kematian ikan terutama spesies tilapia berpunca kesan air masin dan kekurangan oksigen dalam air. Demi kasih kepada isteri, seorang lelaki warga emas di Kampung Gertak Kecupu, Kota Baru, Kelantan terpaksa berhenti kerja sejak 7 tahun lalu bagi menjaga isterinya yang terlantar lumpuh seluruh badan akibat serangan angin Ahmar. Tambah malang, Muhammad Nur Rifin, 67 tahun, penghidap kencing manis, juga perlu memberi perhatian kepada anak lelaki berusia 34 tahun yang mengalami masalah mental. Rutin harian Muhammad Nur menguruskan isterinya Rahimah Amin, 68 tahun, dibantu 3 anaknya. Bekas pembuat atap rumbia ini hanya bergantung kepada bantuan RM400 sebulan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). Bantuan yang diperolehi digunakan untuk keperluan termasuk lampin pakai buang isterinya. Anaknya pula hanya bekerja kampung. Siapa hati nak tinggal jadi pakcik rela lah jaga dia. Siapa kau sekarang rela ni jadi pakcik pun tidak kerja lah. Jadi makan tu sekadar ya ada pakcik boleh makan lah. Teruk dulu 2 tahun lebih kurang, 3 kau gitu macam tak ingat. Pahak kena kerja ni macam boleh jalan lah waktu kak kena kerja ni 5 tahun. Anak lelakinya yang mengalami masalah mental setiap hari hanya mampu merayau di sekitar kampung sebelum pulang pada waktu petang. Nasib keluarga ini mendapat perhatian NGO Kelab Cakna Kelantan yang diketuai oleh pengerusinya Pui Tiong Lam. Di bantuan bulan ni, KKCK bagi bantuan bulan ni macam makanan beras, makanan biskut, gula macam tu lah tiap-tiap bulan. Jadi kalau ada individu mana yang ingin salurkan bantuan, bolehlah. Salur dalam akaun bank. Orang ramai yang prihatin boleh membantu keluarga ini menerusi nombor akaun yang tertera. 20 artis popular dari Malaysia, Singapura dan Indonesia bakal bergabung dalam Festival Muzik Melayu yang dijangka diadakan di Singapura awal tahun depan. Festival yang bertujuan untuk mempertingkatkan muzik Melayu di rantau ini menampilkan kumpulan rap era 90-an For You to See selain Judika, Ziavi dan Ismail Izani. Fiona gadisku, oh Fiona, berikan aku setitis kasihmu agar hilang dahaga rindu. Stereofest ni adalah festival dan festival pertama Malay Music yang akan diadakan di Singapura, dan selain daripada persembahan yang akan diadakan, ada macam berbahagai aktiviti yang terdapat di sana seperti festival village, pendatang yang datang, visitors yang akan ada di sana juga boleh menikmati juada-juada Singapura yang popular, yang trending. Sekali sebab kita memang suatu zaman 40 dulu pun kita memang agak ada nama
pertama di Singapura, dan bila kami dijemput oleh Sterofest, itu dia sendiri mengatakan because ramai lagi peminat-peminat di Singapura yang nak tengok dan juga kenal Fortuisi. Sebab apa ramai yang tahu Fortuisi tapi saya seorang je masih aktif. Yang lain semua dah tak aktif, semua dah buat kerja masing-masing. So diorang nak berjumpa dengan all the other Fortuisi members. To join Stereo Fest because I was saying earlier I really do enjoy coming back to Singapore and playing for everyone there, and I suka festival. So kalau apa-apa festival, I will definitely be there. And also I think it's a good time, to do that, especially because, as was mentioned tadi, like Malays are a minority in Singapore, and every time I come and play in Singapore, I can see like all types of people getting together because of music. So I won't pass down this opportunity. Yeah. Fiona, cintaku adalah milikmu, kekal untuk selama-lamanya. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, Majlis Musyawarah Rakyat MPR Indonesia memaklumkan terdapat cadangan mengenai lanjutan tempoh pemerintahan Presiden dari 2 penggal kepada 3 penggal, iaitu selama 15 tahun. Timbalan Ketua MPR Indonesia mewakili Parti Persatuan Pembangunan Asrul Sani berkata, cadangan diusulkan oleh Parti Pro Kerajaan Nasdim. Usul berkenaan diperuntukkan di bawah pindaan Undang-Undang Dasar 1945. Cadangan itu mendapat pelbagai reaksi dari parti-parti politik serta penganalisis demokrasi di Indonesia. Biarpun masih di peringkat cadangan, ia dikhawatiri akan mengembalikan rejim pemerintahan kuku besi di republik itu. Ratusan penunjuk perasaan berhimpun di hadapan kediaman Presiden Ivan Duque di Bogota, Colombia, sekaligus mengabaikan perintah berkurung yang dikenakan di bandar itu. Bantahan dilakukan sehari selepas 3 penunjuk perasaan dilaporkan terkorban dalam pertempuran dengan pihak berkuasa. Pihak polis dalam kenyataannya memberi jaminan siasatan akan dilakukan berhubung insiden berkenaan. Lebih 250,000 orang menyertai bantahan di seluruh Colombia sebagai tanda kemarahan yang semakin memuncak pemerintahan Duque. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa dirinya telah menyelamatkan Hong Kong selepas memujuk Presiden China Xi Jinping menunda pengiriman pasukan tentera untuk menghancurkan gerakan pro-demokrasi. Dalam satu temu bual dengan Fox News, Trump berkata Hong Kong akan lenyap dalam masa 14 minit jika bukan kerana campur tangannya. Kenyataan itu dibuat Trump ketika beliau masih mempertimbangkan sama ada untuk menandatangani undang-undang yang telah dipersetujui Kongres menyokong aktivis pro-demokrasi atau tunduk kepada ancaman Beijing. Semalam, Presiden Xi Jinping dilaporkan berkata tidak akan teragak-agak untuk bertindak balas sekiranya Akta Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dilaksanakan. Ketua Pembangkang Jeremy Corbyn berjanji untuk mengamalkan pendekatan berkecuali dalam referendum kedua Brexit sekiranya Parti Buruh mendapat mandat pada pilihan raya akan datang. Langkah itu diambil bagi membolehkannya menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri dengan adil dan saksama seperti mana yang diharapkan pengundi Britain. Dalam satu temu bual bersama program House BBC Question Time Leader, Corbyn berkata beliau tidak akan berkempen sama ada untuk kekal atau meninggalkan Kesatuan Eropah EU. Parti Buruh yang dipimpin Corbyn optimis mampu mengadakan rundingan semula perjanjian Brexit dengan EU dalam tempoh 3 bulan setelah diberi kuasa memerintah. US-UK negotiations. Summary of specific negotiations. That is what this document is. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, atlet tamping bowling negara Natasha Roslan berjaya mara ke pusingan ketiga dalam kategori wanita kejohanan Piala Dunia Bowling ke-55 di Pusat Bowling di Palembang, Indonesia semalam. Dia cemerlang menduduki tempat kedua dalam saingan pusingan kelayakan. Natasha berusia 23 tahun memberikan saingan hebat terhadap Kelly Kulik sebelum pemain veteran dari Amerika Syarikat itu berjaya meraih kemenangan dengan 6,725 jatuhan pin dalam 32 game di hadapan Natasha yang membuat 6,719 jatuhan pin. Seorang lagi pemain bowling negara Adrian Ang terlepas peluang untuk menyertai kelompok 8 terbaik yang melangkah mara dalam kejohanan selepas menduduki tempat ke-14 daripada 24 pemain dengan 6,522 jatuhan pin.
Ketiadaan pada saat akhir bintang muda berpangkalan di Amerika Syarikat Wan Kuzin Wan Kamal dalam senarai skuad bawah 22 tahun negara jelas merencatkan persiapan pasukan itu menjelang Sukan SEA 2019 di Filipina. Pemain tengah Sporting Kansas City itu terpaksa diketepikan Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee susulan masalah dokumentasi iaitu hanya selepas 5 hari menyertai kem latihan pusat pada Isnin lalu. Datuk Kim Swee mengakui ketiadaan Wan Kuzin sedikit dirasai apabila pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan keserasian bersama pasukan selain mampu memainkan peranan penting dalam misi melakar kejayaan cemerlang pada tamasya sukan itu. Wan Kuzin sebelum ini dipetik sebagai berkata menjadi satu kebanggaan apabila akhirnya dapat menyertai latihan bersama skuad negara dan berazam membantu Malaysia meraih pingat emas di Filipina. Mengulas lanjut mengenai potensi Wan Kuzin bakal menyarung jersey kebangsaan pada masa akan datang, Datuk Kim Swee menyerahkan segala keputusan kepada pemain tersebut dalam menentukan hala tujunya. Ketua Jurulatih itu semalam mengumumkan senarai akhir 20 pemain pasukannya ke Filipina selepas menggugurkan 12 pemain daripada 32 nama dalam senarai keseluruhan. Pada Rabu lalu, beliau mengesahkan bintang sensasi Harma Melaya Muhammad Safawi Rashid tidak akan bersama pasukannya ke Filipina atas faktor mahu merehatkan pemain itu yang telah mengharungi jumlah perlawanan yang banyak sepanjang 2019. Diundi dalam kumpulan A, Malaysia akan memulakan kempen bertemu Myanmar pada Isnin depan diikuti Filipina, Timor Leste dan Kemboja. Kesemua perlawanan akan berlangsung di Stadium Memorial Rizal, Manila. Hikmat bekas Kapten negara Safiq Rahim terus ditagih Melaka United bagi membantu pasukan negeri Hang Tuah itu untuk satu musim lagi bagi mengharungi saingan Liga Super musim 2020. Pemain tengah itu mengikat kontrak semusim bersama skuad Sang Kancil yang turut disaksikan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United Damien Yeo Shen Lee semalam. Safiq berkata persetujuan itu dicapai selepas rundingan selama seminggu bersama persatuan berkenaan untuk beliau terus menyarung jersey Melaka United. Sementara itu, Datuk Damien berkata kredibiliti dan pengalaman luas yang dimiliki pemain itu diperlukan skuad bimbingan Zainal untuk membantu pasukan bersaing dengan pasukan lain. Dalam pada itu, beliau berkata bagi kuota pemain import Asia Tenggara, skuad Sang Kancil juga turut terpaksa melupakan khidmat pemain kebangsaan Filipina Patrick Rachel yang mengesahkan beliau telah menandatangani kontrak bersama kelab di Thailand. Tambahnya, sekurang-kurangnya 2 pemain dari Johor Darul Takzim turut berada dalam radar Melaka United, salah seorangnya dijaga berada dalam posisi serangan. Safiq sebelum ini bersama Melaka United sejak musim 2019 dan membantu skuad Sang Kancil berada di tangga ke-6 Liga Super. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan aksi luncur menggunakan kotak cardboard. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.